Proton IMAS 7 inilah dia kereta elektrik pertama yang ada logo harimau. Bila kita cakap pasal kereta elektrik ni kan, semua pengeluar dah ada kereta elektrik masing-masing. Okey, tapi kenapa bila Proton buat IMAS 7, tiba-tiba semua orang nak beli EV ni? Jadi selepas beberapa hari kami pandu uji kereta elektrik ini, barulah kami tahu sebab-sebab kenapa orang suka sangat dengan IMAS 7. Jadi sebelum kami terangkan sebab-sebab dia, tolonglah like, share dan subscribe saluran Anggia TV. Jom! Benda utama yang paling penting dalam pengalaman ataupun pemilikan kereta ialah rupa. Daripada rupa luaran dia, korang boleh tengok sendiri. Rupa IMAS 7 ni memang ringkas, tak ada pun garis-garis yang agresif bercelaru dan seimbang rekaan dia, terutama bila dipadankan dengan rim bersaiz 19 inci. So pada bahagian depan memang tak banyak beza dengan model Geely kecuali logo Proton, dan dekat bahagian belakang pula ada orang cakap dia macam SUV buatan Jerman. Memang kemas. Daripada dimensi memang nampak macam kecil, tapi ini sebenarnya merupakan antara SUV yang besar di dalam segmen dia, dengan panjang berukuran 4.6 meter dan jarak antara roda sepanjang 2750 mm. Kelebihan dia, korang kena tengok dekat bahagian dalam. Jadi disebabkan jarak antara roda yang cukup panjang ni, dia memberikan manfaat dari segi ruang kabin yang luas, terutama di bahagian depan dan juga di bahagian belakang. Dan yang paling penting kat belakang sana tu, jadi dekat sini dia menyediakan ruang sehingga 460 liter. Tak cukup dengan tu, dia ada satu lagi ruang ekstra dekat bahagian bawah. Tak cukup lagi, korang sebenarnya boleh baringkan tempat duduk baris kedua untuk mendapatkan ruang sehingga 1877 liter. Dan model yang aku drive ni, dia siap ada tu punya cover lagi, Proton IMAS. Jadi korang boleh simpan barang-barang kat belakang, tak perlu risau sama ada pencuri nak tengok daripada bahagian depan. Korang rasa tak cukup? Dekat bahagian belakang ni, dia sebenarnya ada satu lagi ruang simpanan yang tersembunyi dekat sini. Dan untuk pemandu dan penumpang depan tak usah risau, sebab bahagian tengah ni pun dia ada sediakan ruang untuk meletakkan beg tangan, dan siap dia ada slot untuk pengecasan USB, USB-C, USB Type A, dan ada pengecasan tanpa wayar dekat bahagian konsol tengah. Dan benda yang aku suka pada ruang kabin IMAS 7 ialah tempat duduk dia memang selesa, sebab dia menggunakan bahan yang lembut dan mesra badan manusia. Jadi untuk pemanduan jarak dekat ataupun jarak jauh tak akan memberikan rasa sakit ataupun tidak selesa, sebab memang lembut, memang selesa untuk duduk dan baring. Okey, varian yang kami pandu uji ini merupakan varian premium dengan bateri 60.22 kWh, jarak gerak 410 km. Untuk sekali cas penuh itu adalah mengikut data WLTP. Korang mungkin akan rasa sesak nafas, terutama bagi mereka yang nakkan sebuah kereta untuk jalan jauh. Tapi untuk mereka yang mahu menjadikan dia sebagai sebuah EV kedua, sebab kat rumah maybe dah ada kereta yang sesuai untuk jarak jauh, yang ini bawa pergi balik kerja ataupun hantar anak pergi balik sekolah, ini sudah lebih daripada memadai. Mungkin korang hanya perlukan cas seminggu sekali dan balik rumah dah tak perlu nak fikir pasal charging dah. Dan kalau korang rasa macam sesak nafas juga, tak tahu nak cas kat mana, tak usah risau, sebab dekat bahagian sistem infotainment ni dia ada fungsi untuk pemetaan. Dekat sini ni korang boleh tengok dekat mana stesen pengecasan yang ada di sekitar tempat duduk korang. Antara benda yang aku suka komplain pada EV moden ialah susun atur dia yang ringkas, minimalis, tapi dalam masa yang sama dia menyusahkan pemandu. Sebab apa? Segala mak nenek fungsi dia pergi sumbat ke dalam skrin tengah. Tapi untuk IMAS 7 ni, syukur Alhamdulillah tak ada banyak komplain, sebab dia masih lagi mengekalkan butang-butang fizikal. Seperti contoh, korang nak adjust cermin sisi, dia ada butang kat bahagian kanan, dan nak drive PRND dekat bahagian sini. Untuk lampu dan juga wiper dekat bahagian kiri, dan dekat bahagian tengah ini dia juga ada 4 butang fizikal untuk kawal iklim dan satu tombol yang bersaiz besar. Yang ini korang boleh gunakan untuk kawal sistem audio, dan tekan sekali korang boleh gunakan untuk lajukan kipas angin aircon. Jadi untuk IMAS 7 ni dia
dia sebenarnya masih lagi korang kena speaking dalam bahasa Inggeris untuk melakukan arahan suara seperti contoh buka tingkap, tutup sunshade dan sebagainya. Sebab arahan suara bahasa Melayu tu hanya ada pada Proton X50 sahaja buat masa ini. Berdasarkan pemerhatian, apa yang aku boleh cakap untuk skrin-skrin di dalam IMAX 7 ni macam skrin cluster digital, skrin HUD dan juga skrin infotainment yang cukup besar kat bahagian tengah ni. Resolusi dia, paparan dia memang cukup tajam, mudah untuk dibaca dan menu dia memang sangat mudah untuk digunakan. Dia punya ikon dia boleh tahan besar dan ada bermacam-macam yang korang boleh tetapkan, korang boleh laraskan dekat bahagian sini ni. Untuk IMAX 7 ni dia sekarang ni dah ada Apple CarPlay. Aku nak cakap kat korang, korang kena cuba sistem audio yang datang sekali dengan Proton IMAX 7, iaitu dia menggunakan sistem Fly Me Sound. Memang sedap cakap kau. Jadi untuk sebuah kereta moden, Proton IMAX 7 ni memang hadir dengan kelengkapan standard ADAS tahap kedua, di mana korang boleh tengok dekat bahagian sini ni dia ada bermacam-macam fungsi yang menyeluruh lah, seperti contoh bantuan pengekalan lorong, kawalan jelajah adaptif dan amaran pra pelanggaran dan beberapa peringatan pintar seperti amaran pergerakan kenderaan hadapan. Amaran kelajuan yang ini kalau korang rasa annoying, korang boleh padamkan, tapi setiap masa bila nak memulakan pemanduan kena masuk balik dalam menu, kena disable benda ni. Dan yang paling penting, dia juga datang dengan kamera 360 darjah. Yang ini korang boleh tengok sama ada nak bahagian sini ataupun kiri kanan, ataupun korang nak paparan 360 darjah. Yang dekat sini dia ada pandangan tembus kenderaan, jadi korang boleh tengok apa yang tersembunyi di sebalik sudut-sudut yang korang mungkin suka dan nampak. Jadi ini merupakan satu ciri yang cukup bagus untuk sebuah kereta Proton IMAX 7. Tadi kita dah bercerita dekat bahagian depan, macam mana pula dengan penumpang dekat belakang? Apa yang saya boleh cakap, memang selesa juga. Upholstery balutan yang memang lembut dan selesa. Selain daripada itu, ruang kepala dan juga ruang kaki memang cukup besar. Ini adalah position saya semasa memandu dan penumpang belakang tak adalah rasa terlalu sempit, ditambah pula dengan bukaan tingkap yang besar, tak adalah rasa lemas sangat bila di dalam kabin IMAX 7 ni. Apa lagi nak komplain? Jadi macam mana pula dengan pemanduan IMAX 7? Adakah dia sama macam EV buatan Cina lain atau dia ada kelebihan yang tersendiri? Jom kita test. Okey, untuk anda, untuk kawan-kawan anda, untuk isteri ataupun ahli keluarga yang nak mencari sebuah kereta elektrik yang mampu milik, mudah untuk dikendalikan, praktikal dan yang paling penting selesa untuk pemanduan seharian, inilah dia Proton IMAX 7. Okey, daripada segi pemanduan pula, apa yang saya boleh cakap, dia sudah menjadi sebuah produk Proton yang boleh dikatakan hampir sempurna lah. Daripada segi talaan steering dia yang ringan, mudah untuk dijangka. Daripada segi talaan kepada sistem pedal pendikit, memberikan kuasa yang lancar dan lainnya, tak membuatkan leher rasa terkehil. Dia punya respon brake dia cukup bagus untuk memberhentikan SUV yang besar dan berat ini. Okay, pendek kata, daripada segi pengendalian memang boleh dikatakan cukuplah, memang memadai lah untuk penggunaan seharian. Dan benda yang paling penting untuk sebuah kereta yang dipandu setiap hari ini ialah dia punya talaan suspensi. Dan apa yang saya boleh cakap, dia punya talaan suspensi IMAX 7 ini dia lebih ke arah keselesaan. Dia memang lembut. So bila lembut ni, kita boleh rasa dia menyerap segala kekasaran hentakan yang wujud daripada jalan raya untuk memastikan kabin ni rasa selesa, tenang dan tak bergegar. Cuma pada pendapat peribadi, dia punya talaan suspensi untuk IMAX 7 ini dia rasakan agak lembut, dia rasa membuai sikit, terutama bila kita ataupun anda yang tinggal di kawasan yang banyak bonggol dan banyak lubang-lubang. Cara dia menyerap hentak tu, dia memerlukan masa sedikit untuk kembali stabil, dan dalam tempoh masa tu kita boleh rasalah SUV ni rasa membuai sikit. Kita taklah nak mengharapkan dia pengendalian yang tajam macam SUV berprestasi tinggi, tapi untuk pemanduan seharian dia sebenarnya lebih daripada cukup. Cuma kalau boleh kurangkan sikit rasa membuai tu supaya dia rasa lagi sempurna untuk kegunaan anda. So tak adalah rasa macam berbuai-buai sangat kan.
itu adalah pendapat peribadi dan dia tak semestinya salah ataupun betul bagi orang-orang yang nak mencuba ataupun nak membeli Emas 7 ni nanti. Selain daripada itu, dia punya suasana dalam ruang kabin, dia punya tahap NVH dia memang senyap. Memang saya boleh puji dia jauh lebih baik daripada SUV Proton yang ada di pasaran. Jadi boleh dikatakan Proton Emas 7 ni dia punya package dia hampir lengkap, hampir sempurna. Cuma apa yang saya harapkan, mungkin selepas ini kalau Proton sudilah buatkan satu versi R3. Kalau X50 dah ada versi R3, saya kira Emas 7 ni tak jadi masalah pun. Hanya perlukan talaan suspensi yang sedikit keras, talaan pengendalian yang lebih tajam, yang lebih seronok untuk terutama di kawasan Selekor, dan yang paling penting lengkap dengan body kit yang sporty lah. Dia tak perlukan kuasa yang berlebihan, dia hanya memerlukan sistem suspensi yang lebih sophisticated supaya kita rasa bagaimana perasaan ride dan handling Proton yang sebenar. Itu pun kalau Proton sudi nak buat dah. Sebab seperti mana kita tahu, R3 sekarang ni dah tak ada division sukan permotoran. Cuma untuk versi body kit ataupun talaan yang lebih sporty tu, kita tak pastilah sama ada Proton akan terus buat ataupun tidak. Tapi harapnya kalau Proton sudi buat, bolehlah pertimbangkan Proton Emas 7 R3. Dan saya rasa ia akan menjadi satu produk yang boleh laku keras di pasaran. Jadi dengan harga RM123,800 Proton Emas 7 ni boleh jadi satu model yang patut dipertimbangkan. Ada package rupa practicality, kabin yang luas dan selesa, dan bagi kami tak salah untuk korang pertimbangkan Emas 7 sebagai EV yang pertama. Kalau tak setuju, sila komen banyak-banyak dekat bawah dan jangan lupa like, share dan subscribe saluran Enggear TV sehingga kita berjumpa kembali.